Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Amira. Pada hari ini dalam tajuk Perhimpunan Mingguan, kamu akan mempelajari membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan 1. Bertumpu 2. Bercapah. Mari kita lihat apa beza soalan bertumpu dan soalan bercapah. Soalan bertumpu maksudnya jawapan tepat dan tertentu. Soalan bertumpu selalunya ada disediakan di dalam teks. Contohnya, soalan, di manakah kamu bersekolah? Saya bersekolah di SK Lakin 1. Kemudian kita lihat contoh soalan bercapah. Soalan bercapah ialah jawapan yang terbuka dan pelbagai. Maknanya, kamu boleh letakkan apa sahaja jawapan yang logik dan boleh diterima. Itu maksud soalan bercapah. Contohnya, bagaimana kamu menjaga kebersihan? Contoh jawapan yang boleh dijawab, saya menjaga kebersihan dengan memotong kuku. Atau kamu boleh tukar jawapan, saya menjaga kebersihan dengan mandi. Ataupun, saya menjaga kebersihan dengan membuang sampah. Semua yang logik boleh diterima. Itu bezanya bertumpu dan bercapah. Mari kita lihat contoh. Di dalam buku teks, muka surat 92. Dalam tajuk Perhimpunan Mingguan. Jom kita baca. Gambar yang pertama. Pada setiap hari Isnin, Perhimpunan Mingguan diadakan di Sekolah Jagu. Gambar kedua. Murid-murid menyanyikan lagu Negaraku. Mereka berdiri tegak. Gambar ketiga. Mereka tidak berbual semasa guru besar berucap. Jagu mencatat maklumat yang penting. Gambar yang terakhir. Setelah perhimpunan tamat, murid-murid bergerak ke kelas. Mereka berjalan dengan teraturnya. Baiklah, berdasarkan gambar tadi, soalan yang diberikan. Yang pertama, bilakah perhimpunan mingguan diadakan? Jawapan ada di dalam gambar pertama. Sekiranya ada jawapan yang diberikan, ini bermakna ia adalah jenis soalan bertumpu. Maknanya kamu boleh dapatkan jawapan di dalam bahan. Macam mana cara untuk menulis jawapan? Ingat lagi, cikgu ajar. Potong soalan iaitu kata tanya. Pastikan perkataan yang ingin dituliskan pertama mesti huruf besar dan potong tanda tanya. Tanda tanya akan ditukarkan menjadi tanda noktah. Jadi jawapannya di dalam gambar ialah pada setiap hari Isnin. Jawapan penuhnya, perhimpunan mingguan diadakan pada setiap hari Isnin. Salin semula soalan dan masukkan jawapan yang tepat. Soalan kedua, apakah yang dilakukan oleh Jagu semasa guru besar berucap? Jawapan ada di dalam gambar ketiga. Ini bermakna soalan ini juga merupakan soalan bertumpu. Jadi, potong bahagian tanda tanya, kata tanya dan jawapan ditulis bermula daripada perkataan semasa. Kemudian, potong bahagian tanda tanya. Jawapannya, Jagu mencatat maklumat yang penting. Salin soalan dan jawapan yang diberikan iaitu semasa guru besar berucap, Jagu mencatat maklumat yang penting. Mengapa kita tidak tulis daripada perkataan yang? Di dalam bahasa Melayu, perkataan yang tidak boleh berada di bahagian hadapan.
Maka itu kita bermula dengan perkataan semasa. Baiklah, soalan ketiga. Mengapakah kita mesti berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku? Kalau kamu lihat, ada simbol otak di sini. Bermakna ini adalah soalan bercapah. Apa sahaja jawapan yang logik kamu fikir, jawapan itu adalah betul. Jadi, sebelum itu potong bahagian kata tanya dan pastikan soalan yang akan kita salin semula, perkataan awalnya dalam huruf besar dan potong tanda tanya. Jadi salin semula soalan dan masukkan jawapan yang logik. Contoh jawapan cikgu, kita mesti berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku sebagai tanda hormat. Mari kita cuba di dalam buku latihan aktiviti muka surat 18 dalam tajuk Menjaga Keceriaan Kelas. Ini adalah gambar dan perkataan jawapan yang diberikan yang boleh digunakan dalam soalan. Soalan terdapat 5 soalan. Yang pertama, apakah yang dilakukan oleh budak lelaki itu? Kita lihat gambar mana yang ada budak lelaki. Apa yang dia lakukan? Bawah tu dia ada beri jawapan, menyapu sampah. Jadi, macam mana cara menulis jawapan? Potong kata tanya. Potong tanda tanya. Pastikan jawapan yang ingin disalin mesti dalam huruf besar di awal ayat. Jawapan penuhnya, budak lelaki itu menyapu sampah. Soalan kedua, meja disusun oleh berapa orang murid? Kita lihat gambar mana orang menyusun meja. Ini ada 2. Jadi cara menulis, potong kata tanya, potong tanda tanya, salin semula soalan dan masukkan jawapan. Jawapannya ialah meja disusun oleh 2 orang murid. Kata tanya tadi ditukarkan ke dalam bentuk jawapan. Baiklah, soalan ketiga. Budak perempuan itu meletakkan apa di atas meja guru? Mana gambarnya? Ini, lihat apa yang dipegang. Ya, pasu bunga. Jadi, jawapannya ialah potong dulu kata tanya, potong tanda tanya dan salin semula jawapan. Budak perempuan itu meletakkan pasu bunga di atas meja guru. Soalan yang keempat. Ada simbol otak. Di hujung bermakna ini adalah soalan bercapah. Apa sahaja jawapan yang logik dalam fikiran kamu boleh diterima. Baiklah, pertama, potong kata tanya, potong tanda tanya. Pastikan awal ayat dalam huruf besar dan salin semula. Contoh jawapan cikgu ialah, mereka menyediakan jadual waktu supaya kerja dibahagi secara adil. Dan soalan yang terakhir juga dalam bentuk soalan bercapah. Potong kata tanya, potong tanda tanya. Pastikan awal ayat dalam huruf besar. Dan kamu lihat, perkataan pertama dia letak ialah kamu. Jadi, kamu perlu ditukar kepada saya kerana ingin menceritakan diri kamu, iaitu saya. Saya menceriakan kelas dengan menjaga kebersihan. Ini contoh jawapan cikgu. Sekiranya kamu ada jawapan lain, kamu boleh letakkan kerana soalan ini soalan bercapah, iaitu apa sahaja jawapan logik akan diterima. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita hari ini, iaitu berkenaan soalan bertumpu, soalan bercapah. Terima kasih.